Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Bertemu lagi di siri video di channel YouTube Sehalimi. Pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan menyambung sesi yang kedua ataupun bahagian yang kedua bagaimana menggunakan StreamYard di dalam membantu kita menguruskan live streaming kita. Lebih dahulu, tuan-tuan dan puan-puan, saya jemput untuk tonton di bahagian pertama di link di bahagian atas saya ada sediakan. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, lebih dahulu mestilah mempunyai channel YouTube tuan-tuan dan puan-puan, dan juga tuan-tuan dan puan-puan telah mempunyai akaun StreamYard yang telah diaktifkan. Juga tuan-tuan dan puan-puan perlulah mengaktifkan function live streaming di channel YouTube tuan-tuan dan puan-puan ataupun enablekan dia. Setelah ketiga-tiga perkara tuan-tuan dan puan-puan berjaya menyelesaikan, pada hari ini saya akan tunjukkan bagaimana nak menguruskan live streaming dengan lebih profesional dengan menggunakan StreamYard. Jom kita saksikan. Okey, bagi memulakan proses seterusnya, apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat? Tuan-tuan dan puan-puan perlulah membuka browser terlebih dahulu. So, pada hari ini saya menggunakan Google Chrome. Sign in ke akaun Google tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah terus ke StreamYard. Dapatkan StreamYard dan paparan sebegini akan keluar. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan perlulah login dahulu akaun StreamYard tuan-tuan dan puan-puan dengan menggunakan email tuan-tuan dan puan-puan. Tekan login, masukkan email tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, untuk login ke StreamYard, ia memerlukan login code yang akan dihantar melalui email tuan-tuan dan puan-puan. Tekan get login code. Dapatkan kod yang diperlukan. Masukkan kod. Tuan-tuan dan puan-puan, paparan sebegini akan keluar setelah tuan-tuan dan puan-puan login ke akaun StreamYard tuan-tuan dan puan-puan. Okey, untuk memulakan broadcast ataupun live streaming, tuan-tuan dan puan-puan terus tekan create a broadcast, add a destination, kemudian tuan-tuan dan puan-puan pilih platform yang bersesuaian. Untuk contoh pada hari ini, saya ingin menunjukkan contoh tuan-tuan dan puan-puan membuat live streaming di channel YouTube tuan-tuan dan puan-puan. Tekan YouTube channel dan pilih akaun yang bersesuaian, kemudian tekan allow. Okey, so bila paparan sebegini akan keluar, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menulis maklumat yang berkenaan dengan streaming tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya kuliah pertama, description, tajuk kuliah, dan di sini tuan-tuan ada beri pilihan sama ada public, unlisted ataupun private. Untuk tuan-tuan dan puan-puan membolehkan orang awam juga menonton sesi tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan bolehlah memilih public. Untuk tuan-tuan dan puan-puan ingin membuat menyimpan rakaman ataupun live streaming ini secara personal tanpa berkongsi dengan orang lain, tuan-tuan boleh pilih private. Ataupun untuk fungsi unlisted ini, di mana channel ataupun video ini tidak akan dipaparkan di channel tuan-tuan dan puan-puan, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh menghasilkan shareable link ataupun link yang boleh dikongsi video live streaming ini hanya kepada orang-orang tertentu. Okey, bermakna video ini tidak boleh dilihat di YouTube tuan-tuan dan puan-puan, tetapi jika orang tersebut mempunyai link yang tuan-tuan dan puan-puan sharekan, maka mereka masih lagi boleh menonton ataupun menyertai sesi live tuan-tuan dan puan-puan. So, saya banyak menggunakan unlisted dalam video live streaming saya kerana bagi sesetengah mungkin keadaan saya memerlukan
crowd yang tertentu. Saya tidak mahu open to the public. For some time I will open to the public, so I will let the public also appreciate the content that I will have stream. What I stream online, so the public also can appreciate it. So di sini tuan-tuan dan puan-puan perlulah membuat pertimbangan yang bersesuaian. Okey, untuk contoh hari ini saya menggunakan unlisted. Dan di sini tuan-tuan dan puan-puan bolehlah membuat sama ada schedule untuk live streaming tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan ingin menyediakan link terlebih dahulu untuk tuan-tuan dan puan-puan kongsikan dengan pelajar-pelajar tuan-tuan dan puan-puan. So bolehlah merancang mengikut kesesuaian masa tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so contoh hari ini saya menggunakan schedule for letter, dan di sini saya menggunakan saya boleh customize thumbnail yang akan keluar nanti. Okay, saya dapatkan thumbnail yang telah saya sediakan terlebih dahulu. Okay, kemudian tekan apply. Kemudian saya pilih masa yang bersesuaian pada jam sekian, kemudian saya create broadcast. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila paparan sebegini sudah keluar, bermakna tuan-tuan dan puan-puan telah berjaya membuat satu schedule, satu live streaming tuan-tuan dan puan-puan mengikut masa yang tuan-tuan telah tentukan. Okey, so bagi meneruskan langkah seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, katakan tuan-tuan dan puan-puan telah bersedia untuk melakukan live streaming, tuan-tuan boleh login ke dalam StreamYard dan kemudian tekan enter broadcast studio. Di sini ada tips yang dinyatakan seperti memakai earbud dan sebagainya. Okey, apabila paparan sebenarnya keluar, di sini adalah setting, kita boleh customize setting, kita boleh check whether our microphone is work well. And then the camera, kita boleh login menggunakan kamera, ataupun kita boleh login dengan keadaan mute ataupun unmute. Dan di sini ada satu lagi feature yang sangat menarik menggunakan StreamYard, iaitu green screen. Jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai komputer yang mempunyai graphic card yang baik, so tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menggunakan green screen sebagai virtual background sebab tuan-tuan dan puan-puan sepanjang sesi live tuan-tuan dan puan-puan. Okay, untuk contoh kali ini saya tidak menggunakan feature green screen, dan di sini display name, masukkan nama yang tuan-tuan nyata selesa untuk dipaparkan nanti. Okey, seterusnya tekan enter broadcast studio. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, inilah paparan studio StreamYard. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan perhatikan di sebelah bawah itu gambar tuan-tuan dan puan-puan, ini bermakna tuan-tuan berada di backstage. Semua yang berada di bawah ini adalah kita dipanggil sebagai backstage. Maknanya tidak terdapat di dalam skrin utama. Ini adalah skrin utama, yang mana skrin utama ini yang akan dipertontonkan oleh semua orang. Okey. Yang pertama, jika tuan-tuan ingin masukkan sesuatu, contohnya tuan-tuan dan puan-puan bolehlah masukkan tuan-tuan dengan tekan pergi pada gambar dan tekan add to stream. Okey, so begini paparan begini keluar, bermakna tuan-tuan dan puan akan muncul di skrin penonton nanti. Okey, so di sini tuan-tuan boleh main peranan, boleh customize apa yang tuan-tuan nak appear atau tuan-tuan nak remove. Okey, di sini juga jika tuan-tuan punya lebih pada 2 atau 3 peserta sepanjang live stream tuan-tuan, tuan-tuan boleh customizekan kedudukan mereka. Boleh ini just layout, boleh buat begini kesusunan dan seterusnya. Melalui StreamYard, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh share screen, okey, dengan menekan butang share di sini. Kemudian pilih apakah yang tuan-tuan dan puan-puan nak play the video ataupun nak share the screen. Okey, contohnya saya nak share saya punya screen. Okey, saya tekan share screen dan saya pilih mana-mana yang sesuai. Contohnya saya nak share saya punya Chrome tag, kemudian pilih, okey, pilih Chrome tag, pilih mana yang saya nak share, kemudian tekan share. Okey, so automatically ini adalah ruangan ini adalah di share oleh boleh dipertontonkan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh saksikan paparan sebegini akan keluar. Okey, so
Di sini tuan-tuan dan puan-puan, feature ini tuan-tuan boleh ubah layout, sama ada mahu hanya share screen ataupun mahu saya nampak juga wajah tuan-tuan dan puan-puan, ataupun layout-layout yang bersesuaian dengan tema penyampaian tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, di ruangan studio StreamYard ini juga ada beberapa perkara yang sangat menarik yang tuan-tuan dan puan boleh terokai sendiri. Okey, di bahagian atas ialah edit section, yang mana tuan-tuan boleh edit semula maklumat-maklumat yang tuan-tuan dah set sampai awal. Dan di kedua, di sini menunjukkan masa sesi live yang tuan-tuan jadualkan sebelumnya. Dan yang ketiga, di sini tuan-tuan perhatikan, bila tuan tekan, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah melihat bagaimana keadaan yang sebenar yang akan dipertontonkan oleh penonton-penonton di YouTube channel tuan-tuan dan puan-puan dengan tekan view on YouTube. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah paparan yang akan dilihat oleh penonton-penonton di channel YouTube tuan-tuan dan puan-puan. Di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh set reminder. Okey, di sini adalah ruangan yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh berkomunikasi. Penonton boleh berkomunikasi dengan tuan-tuan dan puan-puan semasa sesi live tuan-tuan dan puan-puan dengan komen di bahagian tepi ini. Hai, selamat datang. Okay, another important things is bagaimana kita nak berkongsi dengan pelajar-pelajar kita ataupun penonton-penonton kita. Kita hanyalah menggunakan link ini. Kita boleh war-warkan melalui link ini untuk dipertontonkan pada masa yang telah kita tetapkan. Okay, di link ini tuan-tuan bolehlah customize link. So inilah kreativiti ataupun satu lagi part yang tuan-tuan dan puan-puan bolehlah nak customize link. Saya akan tunjukkan di dalam video akan datang kepada StreamYard Studio. Okay, di sini tuan-tuan dan puan lihat bagaimana ada lagi feature-feature yang menarik di dalam StreamYard Studio. Okay, di bahagian atas adalah komen. Apa itu komen? Iaitu semua komen-komen yang ditinggalkan di YouTube channel tadi yang akan dikeluarkan di bahagian komen di sini. Okay, tuan-tuan boleh lihat bagaimana komen itu juga terpapar di dalam studio. Okay, so bagaimana kalau kita mau highlight komen ini, ataupun biasanya kalau kita membuat lecture, pelatih-pelatih ada bertanya soalan, so hanya menekan butang show, kemudian dia akan dikeluarkan di dalam kita punya live session. So sangat interaktif dan sangat membantu kita dalam menyampaikan kuliah atau menyampaikan talk secara lebih efektif. Okay, jika sudah selesai, tekan hide semula, dia akan automatically hide semula. Okay, next feature saya nak kongsikan juga ialah banner. Okay, banner, apa itu banner? Sini kita boleh customize banner dengan tekan edit. Macam kita boleh scroll contohnya, kemudian saya mahu dia scroll dan kemudian tekan save. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kemudian tekan show. Okay, tuan-tuan dan puan-puan perhatikan bagaimana banner itu dikeluar secara scroll di bahagian bawah. Jadi akan bergerak sepanjang sesi live saya. Okay, kemudian saya sudah selesai, saya boleh tekan hide dan dia automatically hilang. So kita boleh create a banner, kita punya seperti summary, talking point dan sebagainya. Seterusnya bahagian brands. Okay, brand sini contoh yang pertama, seperti kita nak customize kita punya live streaming, kita lebih sukakan warna-warna tertentu, kita nak buat tema kita. Okay, this is our personality. Okay, kita boleh pilih sama ada mahu secara minimal, secara bubble ataupun block. Okay, ataupun untuk feature percuma ataupun free version, kita tidak boleh menggantikan logo. So logo StreamYard hanya dibenarkan untuk di-customizekan. Logo sini hanya bila kita menggunakan Pro account barulah kita boleh upload logo sendiri, kita boleh customize, so jadi lebih menarik. Okey, overlay pula, inilah overlay tertentu yang mana kita boleh customize sendiri apabila kita mendapatkan go for Google Pro account. Okey, video clips. Bagaimana nak gunakan video clips? Video clip ni biasanya kita gunakan semasa di awal sesi. Contohnya kita ingin mulakan pada jam 5 petang. So maybe pada jam 5 petang sebelum kita mula,
dah some sort like countdown. Jom kita saksikan bagaimana. Okey, kita tekan saja, so dia akan countdown. So di bahagian kita boleh lihat di YouTube nanti dia mempunyai sound-sound tertentu dan sangat menarik, mana kita beri ruang kepada kita untuk buat sedikit persiapan sebelum ia betul-betul run secara real ataupun live. Okey, ini satu saja background dibenarkan dan kita boleh pilih sama ada kita nak letakkan nama sepanjang tu live kita ataupun tidak. Okey, di ruangan private chat pula kita boleh chat sesama guest di bahagian backstage. So inilah saya memberi peluang kepada kita untuk berkongsi dengan ahli panel, sama ada kita beri arahan mute ke, pastikan suara jelas ke, apa nak buat. Itu lebih kepada kita nak merancang perjalanan kita punya sesi. Okey, setting seperti tadi. So setting tuan-tuan puan-puan bolehlah lihat sendiri, dan jika semua sudah setting, so tibalah masa yang untuk go live. So tuan-tuan dan puan bolehlah menekan butang go live dan tekan go live. Okay, sebab kita ada schedule tadi pukul 5, tapi sebelum pukul 5 tapi kita mau start early, tapi itulah notifikasi yang keluar dan kemudian tekan go live. Mana go live, you are live, menunjukkan bahawa kita telah live di kita punya channel YouTube. Okey, jom kita tengok dekat channel YouTube tadi. So inilah wajah ataupun yang keluar di channel YouTube kita. Tuan-tuan dan puan-puan, itu saja perkongsian kita pada hari ini tentang bagaimana menggunakan StreamYard dalam membantu kita menguruskan live streaming melalui channel di YouTube. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap tuan-tuan dan puan-puan, jika sukakan video-video yang saya sediakan di channel ini, saya jemput tuan-tuan dan puan-puan untuk subscribe channel di YouTube saya. Subscribe channel-channel di YouTube adalah percuma. Jumpa lagi di sini video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.